mungkin ada sikit peluang untuk bertanya, kita akan bertanya, ya, tengok pada keadaan masa, ya. Jadi saya tak perlu ucap banyak, kerana yang lebih penting kita dapat mendengar secara langsung, direct, live daripada depan mata kita sendiri. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada pengarah wilayah Perda Kuantan, Cik Syahrani kita, dan juga anak tempatan kita yang kita banggakan, ya, Datuk Zul. Kenal Datuk Zul lah? Kenal, ya? Datuk Zul adalah pengarah bahagian penguasaan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri lah, ya, Badan Negeri Pahang, ya. Jadi sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan majlis kita ini akan berjalan dengan lancar dan akan berakhir dengan kejayaan, ya. InsyaAllah dengan berkat doa tuan-tuan dan puan-puan, selepas majlis ini mungkin kita akan bawa lagi tokoh-tokoh agama, ulama-ulama yang terkenal datang kepada Bukit Boh ni untuk share ilmu berkaitan dengan agama ini bersama dengan penduduk-penduduk Bukit Boh. Selain daripada itu, masjid memang ada ustaz-ustaz yang mengajar hari, mingguan, bulanan dan sebagainya. Tetapi sesekali kita bawa ustaz daripada luar ni, luar ni, kita dapat share dengan ustaz tersebut untuk kita mendapat ilmu yang luar biasa lah daripada mereka semua, ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah melapangkan masa tuan-tuan dan puan datang ke masjid ni. Selain daripada kita nak beribadah sembahyang, kita akan dapat mendengar ceramah daripada penceramah yang terkenal pada malam ini. InsyaAllah saya rasa dengan sokongan dan doa tuan-tuan dan puan-puan, maka majlis kita akan berakhir dengan penuh kejayaan, insyaAllah. Jadi satu kenangan dalam hidup kita selama kita berada dan kita sebagai jemaah Masjid Sultan Ahmad Shah Bukit Boh berdoa mudah-mudahan ketiga-tiga ustaz ni akan dapat menyampaikan ceramahnya dan kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang telah disampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Datuk Baki sebut tadi, Datuk Zul, anak tempatan, petang tadi saya pun terkejut. Ada seorang hamba Allah ini, dia telefon Datuk Izhar. Dia cakap, kau aku. Saya pun tanya, kau cakap siapa? Rupanya dia cakap dengan kelasmate dia. Rupanya ada juga anak anggota, anak ahli penonton kita, anak generasi kita yang bersama-sama satu kelas dengan Dr. Izhar di Perak dulu. Sama-sama mengaji di Perak dulu. Jadi bukan orang kata bukan kali-kali untuk kita sama-sama. Betul ya? Itu aktif tak tu? Jadi untuk terus tidak membuang masa, saya dengan penuh taklim dan hormatnya mempersilakan ketiga-tiga pihak kita untuk memulakan forum yang akan dimulai oleh Datuk Izhar terlebih dahulu. Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah Khairi untuk mulakan. Hinggalah habis. Jadi kita dah stop untuk syarah isyak. Kita akan teruskan forum sehinggalah ketiga-tiga forum kita dah tak agak nak bagi barulah berhenti. Maknanya kalau kata pukul 12 berhenti 12 lah berhenti. Wallahu a'lam. Disilakan Ustaz Abdullah Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Fadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha, berbahagia Datuk Zul, ahli Jawatan Kuasa Masjid Sultan Ahmad Bukit Boh, Datuk Bakri
pengurusi masjid. Kalau tak bagi kat saya, yang dihormati Cik Ahmad Syahari, pengarah wilayah Perda wilayah Kuantan, Syahrani, Inspektor Ahmad Fazli bin Yaakob, Ketua Polis Balai Kuantan. Tulis pun susah nak baca. Ini tulisan Cina ke Melayu ni? Arab. Cem apa ni Cina ni? Yang dihormati Cik Roslan Ahmad, Penghulu Mukim Kuala Kuantan 2. Yang berbahagia ahli panel kita, Datuk Su sebut dah tadi. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif, anak YouTuber ada juga, Masya Allah. Ustaz Nasir Bahrim, tuan dikasih rahmat Allah. Saya disuruh jadi moderator malam ni. Yang suka aku lah. Saya panel pertama, panel kedua Datuk, panel ketiga Ustaz Asli. Kami ni dah hampir 3 hari dah daripada Kuala Terengganu, semalam ke Maman, pagi tadi sudah buha di Masjid Negeri, malam ni sinilah. Alhamdulillah, lepas tu balik terus. Tu pun ada orang telefon, Ustaz boleh tak lepas Isya ni pergi masjid dia? Saya kata sudah kot kan. Kalau pergi lepas ni mungkin pukul 12. Lepas tu tak apalah Ustaz, bawa yang ketiga ni pagi esok. Saya kata pagi esok tak boleh, kami dah nak balik malam ni. Tu Ustaz bila boleh datang? Sampai macam tu tuan-tuan, nak pagi pergi ceramah. Kalau tidak malam ni kami tak ada tuan-tuan. Sebab semalam ke Maman, di Kemaman, tengah forum panel pertama Ustaz Asli, dia forum panel pertama sejam lebih. Daripada mula forum tu hujan tuan-tuan. Tengah hujan tu, oleh kerana dia ambil masa sampai sejam, petir turun, petir. Betul-betul tepi saya, PA system tu rosak habis. Kerana apa? Ni Mamat ni lah. Jadi oleh nantikan saya nak panel pertama. Kalau tidak, dia orang cakap banyak. Selalu saya yang ketiga. Tuan-tuan bayang, kalau ini setengah jam, ini setengah jam, aku menanti sejam. Hari ni aku punya. Nak kata apa? Saya minta untuk panel pertama. Kurang-kurangnya saya ada peluang lah. Kalau dia orang hentam saya ada peluang kali kedua. Dan saya ada peluang kali ketiga untuk menutup. Jadi Alhamdulillah, tajuk kita ialah apa bekalan kita. Apa yang kita nak bawa tuan-tuan, bekalan kita akhirat esok. Saya bukan muda, umur saya 54 dah. Tapi Alhamdulillah bila saya datang tadi, ramai budak-budak kan? Ustaz, dia tanya nama apa? Saya ni Ustaz Kazim. Dia kata, wajah betul Muhammad. Rupanya dia tak kenal saya. Dia Ustaz Kazim. Tak apalah, yang mangkuk ayuh seorang tu lagi teruk, dia kata, muka Ustaz macam sajat, dia kata. Tentu dia tak tahan tu. Agak-agak orang Kuantan. Nama saya Ustaz Abdullah Khairi. Abdullah maksud dia baik, Abdullah tu hamba Allah, Khairi tu baik. Jadi maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni akulah. Dan Alhamdulillah, kami bersama 3 orang ni hampir tuan-tuan nak masuk 10 tahun dah. Kita memahami hati budi. Kita dah faham tuan-tuan. Sebab tu kami saling melengkapi. Kalau nak ikut, apalah saya. Saya bukan insan hebat, tapi saya nak jadi hebat. Saya duduk dengan insan-insan yang hebat ini. Profesor, Madya, Datuk, Doktor, Haji, Ustaz, semua jawatan dia punya. Saya, siapakah saya? Tadi pengusi pun sebut Ustaz Abdullah Khairi. Kecil hati saya. Tidak tambahlah sikit kan. Profesor ke apa.
Tapi itulah saya. Saya tak hebat, tapi saya suka berkawan dengan orang hebat supaya saya nak jadi hebat. Ustaz Hasri Baharim, siapa tak kenal tuan-tuan? Kan? Menunjukkan bahawa saya nak jadi hebat. Saya berkawan dengan orang yang hebat. Puan-puannya ada tempias untuk jadi hebat. Saya bukan orang yang banyak ilmu. Saya dah beritahu lah, saya tak banyak ilmu. Dan insyaAllah tahun depan siaplah PhD saya tu kan? Jadi jangan lupa ya, panggil doktor ya, kursi ya. Tapi saya bukan dalam bidang agama. Walaupun master saya counselling, ijazah saya ada 2, satu dalam electrical engineering, satu lagi dalam pendidikan agama lah, secara khusus lah. Walaupun saya dah 4 sanawi, tapi tidak begitu khusus dalam bidang agama. Sebab tu saya bila bercakap, kadang-kadang bentuk psikologi, kadang-kadang bentuk motivasi, kadang-kadang bentuk lawak. Kan, bila ada lawak, ada orang tak suka saya. Tapi saya nak bagi tahu, Ustaz Hasri hebat. Dia bukan saja boleh lawak, dia boleh menyanyi. Saya kalau saya menyanyi, insya-Allah hujan akan turun daripada awal sampai habis. Dr. Izhar, dia ilmu banyak, tapi jangan suruh dia menyanyi. Kalau dia menyanyi, tuan-tuan, jatuh di kipas atas tu. Memang rosak, tuan-tuan. Tapi kami saling melengkapi. Kalau bab ilmu, Profesor Madia, dia ceramah ya, dia akan sebut fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, fakta keempat. Aku dengar pun boring. Tapi alhamdulillah, selepas banyak kali forum, dia mula mengubah untuk melengkapi. Ustaz Aslim, dia menyanyi, suara dia sedap. Dia akan menyanyi sampai saya boleh hafal lagu tu. Kone Syahida Ranggalaya. Dia kena slang sikit kan. Dia bukan sengau. Kalau sengau tu, lama tak dengar, kita nak di mana? Ada. Dia ada slang sikit. Dia menyanyi sedap untuk tarik orang. Kan, itu dia, saya wah! Siapa yang rasa nak lemah jantung, muncak siap-siap, tuan-tuan. Sebab apa? Kita forum baru ni di Al-Ustaz, tak nak Al-Ustaz. Lepas forum, tuan-tuan, saya ceramah, balik pakcik tu meninggal. Lepas tu isteri dia datang, Ustaz, kalau Ustaz dah suami saya meninggal, jadi hati-hatilah lepas forum ni. Saya takut ada yang meninggal. Bukan, itu style saya. Ada orang tak suka. Nak buat macam mana? Saya guru disiplin. Saya bekas guru disiplin. Takkan guru disiplin kan? Pelajar-pelajar masuk kelas ya? Tak ada. Woi! Masuk kelas! Jadi terbawa-bawa dalam ceramah. Saya terbawa juga, tuan-tuan, dan atas khutbah ni. Sebab Nabi SAW sebut, kata tuan-tuan baca dalam mustikah hadis kan, Nabi apa? Wa ala sautuhu, tinggi suara, ihmar ainahu, merah mata. Nabi kalau dia baca khutbah, dia berkhutbah, ihmar ainahu, merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Saya bukan merah mata, saya tinggikan suara sikit lah. Tapi ada orang tak suka saya. Tapi saya nak tanyalah, adik-adik suka saya tak? Tengok adik-adik saja yang suka saya. Cuba angkat tangan, siapa suka saya? Tengok, apa pintu aku? Alhamdulillah. Jangan lupa Datuk, calon pilihan raya. Dia santai-santai dah. Tapi alhamdulillah, saling lengkap melengkapi. Sebab tu kami boleh bertahan 10 tahun, tuan-tuan. 10 tahun bertahan bersama. Kita memahami, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak kenal sahabat kita, musafirlah dengan dia 3 hari. Kita tahu apa kelemahan dia, apa kelebihannya. Apa kelebihan Datuk Profesor Dr. Izhar Arif? Dia, tuan-tuan, saya sebut, dia tak akan tinggal solat sunat duha. Saya ambil pengajaran. Sebab saya bukan yang baik, orang baik. Saya nak jadi baik. Dia tak akan tinggal solat sunat duha. Ustaz Hasri, cerita kebaikan. Tuan-tuan, sebelum dia nak ceramah, dia akan type dulu. Apa ayat Quran yang aku mesti baca? Sebab tu kalau dia ceramah, dia mesti kaitkan Quran dengan hadis. Dia akan baca ini. Mesti bagi dia. Kalau malam ni dia tak baca, kelemahan dia lah, tuan-tuan. Tapi itulah yang berlaku. Dan bila kita duduk sama musafir, kita memahami, maka kita boleh ambil kebaikan. Kebaikan tu untuk apa, tuan-tuan? Untuk bekal kita di akhirat esok. Saya bukan orang yang baik, tapi saya nak jadi baik.
Saya bukan orang yang hebat, tapi saya nak jadi hebat. Saya bukan orang yang berilmu, tapi saya kawan dengan orang yang berilmu. Kadang-kadang saya cakap silap, dia takkan tegur saya secara tepat. Terus, tapi dia akan berceramah. Bila berceramah, dia akan bagi fakta dalam ceramah. Saya akan fikir balik, aku dah silap. Aku dah silap ni. Ceramah sebelum ni aku telah sebut silap. Tapi Datuk sebut untuk membetulkan fakta supaya saya tak terasa hati. Itu sahabat. Ni kita. Saya pernah tuan-tuan berforum dengan orang yang tak biasa dengan saya. Bila tak biasa dia hantam tengah forum. Tengah forum kena hantam. Saya dalam hati, ni forum ke? Proses hentam-hentam. Lepas round pertama, saya turun, saya balik tuan. Sebab apa? Tak ngam. Sebab itu pentingnya tuan-tuan kita duduk serasi untuk bersama. Kerana apa? Nak ambil kebaikan orang untuk jadi baik. Tuan-tuan yang ada ni, saya tahu ada di kalangan tuan-tuan, tu guru pada Ustaz, tu guru pada alim ulama pada. Apalah kami ni tambah saya kan? Apalah saya. Tapi boleh duduk kerana apa? Duduk dalam majlis ilmu. Selalu Ustaz baca, Dr. Profesor baca, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk majlis menuntut ilmu, Allah mudah jalan untuk syurga. Contoh bayang ni, nak kumpul kami ni bukan senang. Saya kalau ikut program 2 malam lepas, mesti berada di Manjung untuk program dengan polis. Tapi oleh kerana kuasa veto ada, saya tak boleh tolak tuan-tuan kalau Muhammad ni telefon. Jangan lupa 25 hari bulan Kuantan. Saya tak boleh tolak tuan-tuan. Saya tolak. Sebab aku takut dengan dia. Sebab dia kuasa veto tuan-tuan, walaupun dia muda daripada saya. Dia kalau dia marah tuan-tuan, dia merajuk dia. Dia kalau dia merajuk tuan-tuan, dunia ni macam nak kiamat. Sebab tu saya tak akan tolak tuan-tuan. Inilah sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Saya boleh berada di Manjung, tapi kerana sahabat saya berada di sini. Malam ni kena balik. Sebab apa? Esok pagi Datuk Dr. Izzat kena ada di Melaka. Ustaz Azli dah tak bertemu dengan isteri dia berapa hari dah. Berapa hari dah tak bertemu. Sebab tu semalam ceramah lain. Hujan turun dah sejuk. Bila nak habis? Sejam tuan-tuan. Aku tunggu punya lama. Sampai buruh pun turun. Kan? Kerana apa? Lama tak berjumpa dengan bini tuan-tuan. Walaupun lama tak berjumpa, touch and go, alhamdulillah 7 orang. Itu touch and go. Kalau go 14. Ini saya dia tak touch and go 2 orang lah. Tu alhamdulillah tuan-tuan telah ditutup kelam tersebut. Saya alhamdulillah 6 orang. Yang kami, saya nak ini 7, itu 2. Kami melengkapi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada tolak ansur antara kami. Ada silap, sahabat tegur. Tegur apa? Untuk kita tambah ibadat. Kadang-kadang tengok sahabat ni dia tak akan tegur secara detail. Dia buat solat sunat duha, kita akan terasa, aku tak buat lagi. Ustaz Azli, dia akan baca Quran. Allah maaf, aku ni tak baca Quran lagi. Sebab kami selalu bersama. Kadang-kadang dia bangun, jangan, aku nak solat sunat kan. Dia cuma dia solat sunat, takkan aku tak buat? Malu, kita pun semayang juga. Kadang-kadang dia duduk, dia zikir, dia suruh sedap, la ilaha illallah. Dia tunggu, dia zikir. Kita nak ambil kesempatan untuk berzikir. Kerana apa? Itu bekal kita di akhirat. Sebab tu tuan-tuan dia kasih, kalau nak ikut, kan, kita berada dalam ni. Untuk jadi orang yang hebat. Untuk apa? Untuk kita nak bawa buat tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Sebaik bekal ialah takwa. Apa takwa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, imtizalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ikut apa yang Allah suruh, jauh apa yang Allah larang. Tapi kata Sayyidina Ali, apa dia? Takwa tu apa yang kita bekal tu? Al-khawf bil jalil. Al-khawf bil jalil. Kamu takut kepada Allah. Apa maksud takut? Buat kerja kerana Allah. Kalaulah buat kerja kerana manusia nak pujian, kami takkan duduk kekal selama 10 tahun. Kerana pujian manusia, betul tak? Kalau nak pujian manusia, hebat. Hebat apa tuan-tuan? Berak busuk, kentut busuk. Ni makan royal tadi, naik kata-kata. Bau macam tai tu. Tu Profesor Badia. Nak bagi tahu apa hebat kita. Apa hebat. Tapi kalau kita buat kerana Allah, al-khawf bil jalil, hanya takut pada Allah, boleh kekal tuan-tuan. Harap-harap boleh kekal lah 10 tahun lagi. Saya 54, ni 53. Yang tu 43.
Mulalah 10 tahun lagi sampai 64. Janganlah panjang sangat sampai 80. Assalamualaikum. Mati tu. Janganlah dekat. Tapi kalau boleh sampailah kan. Boleh. Tapi nak beritahu tuan-tuan, harap-harap dia itulah tubuh tuan-tuan. Ni Ustaz sini macam-macam penyakit. Macam-macam ni. Darah tinggi. Kencing mana dah? Dah kena kencing? Kena kencing. Saya 54. Allahu Akbar, tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Penyakit saya alhamdulillah. Saya 54 tak ada penyakit lah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak cek. Kalau cek tuan-tuan, darah tinggi ada, kencing manis ada, macam-macam ada. Tapi kalau kita buat kerana Allah, yakinlah itulah bekal kita di akhirat. Sebab tu tuan-tuan yang datang ni, kerana manusia ke kerana Allah? Allah. Betul lah Allah. Allah apa nak lena dah adik? Aku baru mukadimah dia lah. Alena, aku tergekar lagi mampu lagi. Baru mukadimah. Benar tak? Kita datang jangan kerana kami bertiga. Bukan datang kerana Datuk. Bukan kerana Datuk Zul. Bukan kerana AJK. Datang niat. Ya Allah, kerana Allah. Kita akan dapat Allah. Al-khawfu bil jalil. Dia cerita. Aku moderator malam ni. Ikut suka aku lah. Apa tunggulah. Ada seorang. Tengah jam dah. Apa ini ya? Ada nanti cerita. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia pergi umrah dengan saya. Bila pergi umrah dengan saya, dia bekas subsuta. Saya selalu ulang benda yang sama. Sebab apa? Biar orang ingat. Dan kadang-kadang dia orang dia tengok, banyak kali dia dengar. Tapi tak apa tuan-tuan, korang ambil pengajaran. Dia subsuta. Masa duduk di Madinah, dia alhamdulillah hebat. Hari yang keempat, dia tak larat dah duduk di hotel. Saya pergi ziarah dah. Pakcik, esok nak pergi Mekah macam mana? Alamak. Dia kata, pakcik, esok nak pergi Mekah macam mana? Alamak, Ustaz. Dia kata, tak apalah. Isi dia berhenti. Nak larat macam mana? Kawan perempuan kan cakap banyak. Nak larat macam mana? Ubat pun tak bawa. Orang bagi ubat, dia simpan di rumah. Lepas-lepas kawan perempuan dia bercakap, satu hari 26,000 perkataan. Sebab tu saya ceramah, dia baru cakap lagi nama tu. Sebab baru 16,000. Orang ajak yang Ustaz tu kata orang kami tu. Orang lelaki 7,000 lah. Dia ucap ubat tak bawa. Datang umrah. Untuk tahu tak? Turun-turun. Dia kata, pakcik esok nak pergi umrah ni macam mana? Kata, pakcik nak ada air jampi. Saya jampi air zam-zam ni. Khairul ma' fil ardi ma'u zamzam. Zam-zam. Sebaik-baik air di muka bumi air zam-zam. Nak tak? Air zam-zam tak apa. Saya pusing. Dalam poket saya ni ada Panadol soluble. Saya pun ambil Panadol soluble 2 biji. Saya pun lepas dalam. Jadi dia berbuih lah. Saya pun buat jampi. Habis buih tu, cik nak air zam-zam kau Ustaz? Ya nak. Dia pun kenapa rasa Panadol? Memanglah Panadol kan? Memanglah air jampi zam-zam ni rasa Panadol. Pakcik minum. Dia pun Panadol loh. Habis minum 3 jam, dia pun kebah. Dah berpeluh. Saya nak bawa pergi umrah dan pakai kain ihram, dia turun ihram pakai kain ihram. Sihat. Allahu Akbar. Pakcik macam mana? Alhamdulillah Ustaz, air jampi Ustaz berkesan. Berkesan dapat Panadol. Pergilah niat dekat Zulhulaifah, Bir Ali, sampai di Mekah dia tawaf dengan saya. Dia sa'i dengan saya. Alhamdulillah, hari pertama jumpa, hari kedua tak jumpa. Hari ketiga tak jumpa, hari keempat tak jumpa, 5 tak jumpa, 6 tak jumpa. Nak balik dah. Saya pun pergi ziarah. Saya akan ziarah tuan-tuan kalau siapa pergi umrah dengan saya. Saya akan tanya dia, macam mana sihat, makan tak makan? Saya akan tanya. Cik, macam mana ni? 6 hari dah tak jumpa. Ustaz, tak larat dah. Dah sebut tak. Memang teruk dulu. Pakcik, ni nak balik kan ni? Nak tawar widak, tawar wadak. Saya kata, ni siapa ni? Makcik lah. Makcik tu 50-an. Dia ni 70-an. Saya kata, dulu pakcik kerja apa? Dia sharpshooter Ustaz. Dia penembak tepat. Pakcik, umur berapa? 74. Ni
54. Pakcik sempat lagi menembak sharpshooter bini muda. Dia kata kahwin lewat Ustaz, 30 baru kahwin. Itu macam mana ni nak balik kawah kita? Datang dengan siapa? Menantu. Saya bagi tahu menantu dia, doktor, seorang doktor. Waktu dulu hitam. Jangan lupa nak turun nanti, ikat pakcik ni, bapak mertua ni pergi tawaf. Turun dia ikat lah, ikat dekat motor tu, naik motor. Ada motor tu kan, motor tu lah, bukan motor yang mak rempit, yang apa nama, Felda Gohing. Sini mak rempit. Apa tuan-tuan ni? Betul lah, mak rempit ni. Naik motor tu, pusingan pertama saya ikut belakang, okey lagi. Pusingan kedua okey, pusingan ketiga lemah, pusingan keempat dia mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf. Saya pun tanyalah bila dah ke bumi, makcik ni, kakak makcik, apa amalan pakcik ni mati tengah tawaf, kemudian dalam wudu depan Kaabah, dalam Masjid Haram. Dia kata apa? Tak apa Ustaz, layak dia mati depan Kaabah. Dia tanya dia kenapa? Ustaz, lepas dia fikir Ustaz, hidup dia dalam masjid Ustaz, maka layak dia mati dalam rumah Allah. Al-khawfu bil jalil. Kalau hidup kerana Allah, dia mati kerana Allah. Mati dalam rumah Allah. Ni tuan-tuan datang, InsyaAllah tuan-tuan akan mati dalam rumah Allah. Tapi bukan malam ni, malam lain lah. Kita nak benda yang baik. Al-khawfu bil jalil wal amalu bil tanzil. Beramal dengan Al-Quran. Kita akan sambung sebab saya ada round kedua. Jangan susah hati. Kita akan sambung bekal kita round kedua. Kita akan pergi kepada Profesor Datuk Dr. Nizar Arif. Apa bekal lagi yang Datuk nak cerita kat kami? Sila Datuk. Sila Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah jumpa moderator macam ni. Ini kali pertama saya dapat moderator macam ni. Dia jengkah aku, mau ajar dia. Tapi mic tu ya, dia telan bawah. Ada tu. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara moderator yang sangat mengajar. Dia jengkah makcik, aku tengok kecuk makcik tu, la ilaha illallah. Aku takut ada kematian malam ni. Tapi dia lah sahabat saya tuan-tuan. Dia menyebabkan kita terhibur. Dialah yang membuatkan saya menangis. Dialah yang juga membuatkan saya gelap. Dan dia juga kadang-kadang menghilangkan stres saya. Sahabat saya ni Ustaz Abdullah Khairi. Sahabat saya juga Ustaz Haslin Bollywood, yang pastinya kami berdua selalu menjaga hati beliau. Sangat manja tuan-tuan. Tengok muka macam pembunuh bersiri. Tetapi Masya Allah, silap sikit dia lagi. Datuk, dia punya mengajuk tu mengalahkan orang Beijing. Harap-harap dia tak maju lah malam ni. Tak boleh, kalau dia kata dia nak, dia tak, aku tak boleh makan ikan batin. Kalau tak ada ayam, dia maju. Apa makan? Apa tak makan? Oh letih, dia akan ingat 3 tahun bahawa perbuatan itu kita tak ikut arahan dia. Datuk Urusi, Datuk-datuk, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Saya, sahabat saya ni, Datuk Zul, datang dari Kuantan. Terima kasih banyak. Kami baru saja bercuti bersama. Saya jarang dapat bercuti, tapi dapat datang ni suka. Alhamdulillah, orang baik, orang soleh. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, adik-adik. Bila sebut tentang tentang apa yang Ustaz Abdullah Khairi sebut ni tuan-tuan, dia sebut tentang apa? Takut dengan Allah. Takut dengan Allah ni peninggalan tau. Tuan-tuan, kita tak tahu lagi sebab Allah bagi tahu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari saat kematian tu ada orang mati ni wajahnya gelap genta. Gelap tuan-tuan. Ada yang wajahnya sangat putih dan berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Allah bagi tahu syafiat.
Wajah orang yang tak buat amalan soleh, yang tinggalkan Allah, tak takut pada Allah, macam Ustaz Allah sebut tadi, tuan-tuan, matinya gelap wajahnya. Saya nak cerita macam mana Ustaz Allah cerita. Saya pernah mandikan jenazah, ini program Imam Muda tahun 2012, program Astro Oasis. Tuan-tuan, masa tu program tu sangat meletup. Dia melahirkan Imam Muda Ashraf, sekarang ni jutawan baju. Dia melahirkan Imam Muda Hasan, juga jutawan baju. Tu zaman saya Imam Muda Hasan. Tuan-tuan, kami diamanahkan untuk bagi markah imam-imam muda ni mandikan jenazah penagih dadah. Tuan-tuan, ini pengalaman saya yang saya katakan lupakan. Penagih dadah yang dia ni mati sudah 4 ke 5 bulan dekat hospital Kuala Lumpur, tidak ada orang nak ambil. Tak ada orang nak ambil. Bukan saja penagih dadah, disahkan HIV positif. Tuan-tuan, kami nak mati kan? KKM datang. KKM datang, dia pakaikan kami satu pakaian. Pakaian ni tak boleh bocor. Kebetulan ada seorang imam muda tu, dia punya plastik bocor. Tuan-tuan, dia telah dibawa untuk cek, takut ada jangkitan. Tapi nak bagi tahu bahayanya mandikan jenazah tu. Tapi tuan-tuan, sebab tanggungjawab, kami mandikan, ya Allah tuan-tuan. Saya sebut sebab bila tengok jenazah tuan-tuan, tak ada apa. Gelap Tuhan dia tahu tuan-tuan. Kulit gelap. Habis ni bila kita mati tuan-tuan ni, kulit-kulit jatuh, kong-kong terabur. Kutip kumpul ke satu tempat. Tuan-tuan, nak tunggu van jenazah datang. Van jenazah mati 2-3 kali depan. Padahal van tu baru lagi beli. Allah nak tunjukkan dunia lagi. Masuk ke bumi, ya Allah, panasnya Tuhan dia tahu. Sebab apa? Wa ammal ladzina kafaru, Allah bagi tahu orang yang kufur kepada Allah, Allah tunjukkan di dunia bagaimana di akhirat. Tuan-tuan, itu sebabnya ingat, hari ini kita buat untuk akhirat. Tapi ada satu kumpulan lain pula yang Allah kata, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhum akfartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Allahu akbar. Saya mandikan jenazah di Mekah. Saya alhamdulillah tuan-tuan, macam Ustaz Lah, Ustaz Ustin juga, tiap-tiap tahun dapatlah pergi 2 kali pergi Mekah bawa jemaah. Cuma PKP menyebabkan kami 2 tahun tak pergi. Tuan-tuan, bila bawa jenazah, ada satu kali saya pernah jenazah meninggal dekat mana tau? Dalam bas. Tuan-tuan, pernah berlaku jenazah mati dalam bas? Aku hebat lagi. Allah SWT. Bang, nak bagi tahu, orang ni pencin. Dia doktor, dia adalah bahagian kimia Selangor. Dia punya anak kahwin dengan kerabat diraja. Dan dalam bas tu juga ada kerabat tuan-tuan, adik sultan. Adik sultan ni sepatutnya naik GMC, kereta hitam. Tapi sebab saya kata saya kata tak apa, Tengku naik kereta GMC, kereta hitam tu, saya akan letak seorang ustaz akan duduk dalam tempat. Tuan-tuan, dia tak nak. Dia kata tak apa ustaz, saya nak ikut ustaz. Saya naik bas, saya duduk depan sekali, 2 seat depan saya punya. Ustaz duduk tepi. Tuan-tuan, keluarga dia ikut. Tuan-tuan bayangkan, sahabat ni, dia nak pergi sangat pergi Mekah. Dia bagi tahu kat isteri dia, kata saya nak pergi Mekah. Isteri tak bagi. Isteri kata tak boleh bang, awak tak sihat. No, awak tak bagi, saya jual rumah kita, rumah banglo dia nak jual. Ni dia lain tu, kadang-kadang pelik daripada lain. Tiba-tiba pergi jugalah tuan-tuan. Bila pergi sampai Madinah ni, di Mekah ni Madinah, kita kena on time. Kalau pukul 7 kena ada ke depan. Betul Ustaz? Itu sebab suara dia makin kuat. Dia jekah jemaah, terkencing jemaah, masuk balik. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kena tepat masa. Dia ni, saya nak keluar pukul 11 pagi, nak bertolak ke Makkatul Mukarramah. Saya dah bagi tahu, pergi buat wadah, tak payah masuk Raudah, terus keluar, kita balik terus, pergi wadah balik. Tuan-tuan tahu tak, dia pergi masuk Raudah 8,5 jam.
Lambat setengah jam dalam ihram. Dia datang, ustaz, saya minta maaf ustaz, sebab ini kali terakhir saya nak masuk Raudhah. Saya masuk Raudhah, saya hati angin juga. Saya kata orang tua ni tak faham. Lepas tu dia bagi tahu, dia kata, ustaz, tolonglah ustaz, maafkan saya kena apa-apa dah naik-naik. Tapi ustaz, tadi saya kena, dada saya kena siku. Sakit lah? Tak, ustaz, alhamdulillah okey. Dia naik atas. Ustaz, dia duduk belakang saya, ustaz. Bas bergerak tak sampai 15 minit. Ekor kuat, bunyi suara dia. Saya kata, apa dia buat? Isteri dia datang, ustaz, tutup ekor. Suami kena asma. Tuan-tuan, ya Allah nak bagi tahu tuan-tuan, suami kena asma. Saya kata, kenapa tak bagi tahu dia ada asma? Sebab dia dah kena hentam kat dada banyak kali. Isteri bagi tahu, suami tak bagi tahu ustaz. Dia tak mahu bagi tahu ustaz. Dia kata biar dia ni buat amal ibadat macam Allah sihat padahal dia sakit. Tengok bila Allah sayang dia. Tuan-tuan, sampai takbir Ali saya kata, dah lah Ali tak apa, tak payah buatlah macam ni. Nah, saya okey dah, okey. Okey, pergi buat miqat. Buat miqat. Apa buat miqat dah apa? Niat ihram. Niat ihram naik atas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Duduk sampai setengah jam, sampai tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba dia nazak tuan-tuan, dan akhirnya meninggal dunia. 4 jam duduk dalam bas bersama kami. Tuan-tuan, ni benda pelik berlaku dalam hidup saya. Sampai dekat satu hospital dekat Jeddah, dekat Mekah. Masuk hospital, doktor buat apa nama tu, apa yang jantung, elektrik tu, PCR ke apa tu, CPR. Yang mana satu tu? CPR. Dia buat pakai tu lah yang macam striker tu, berbang. Bang, hidup balik bang. Tapi hidup balik, jantung gerak, tapi yang lain semua rosak. Itu hari apa tuan-tuan? Hari Ahad. Kami pun letak dekat ICU. Tapi sebab dia pergi umrah, dia dapat special case. Dia duduk kat ICU seorang, doktor jaga dia. Tuan-tuan tahu tak, bila dia meninggal, betul-betul meninggal tepat Jumaat ni. Dia meninggal tengah hari, mandi dekat sebelum asar, dia mandi. Tuan-tuan, dia disolatkan jenazah tepat hari Jumaat. Waktunya maghrib. Siapa imam? Dia datang nak sangat dengar Imam Sudais. Imam Sudais menjadi imam maghrib pada waktu itu. Depan sekali tuan-tuan, sebab saya yang uruskan. Tuan-tuan, masa kita mandikan jenazah, ya Allah, dia dah koma hampir 7 hari tuan-tuan. Kembang. Masa meninggal, masa mandi, dia balik sebagai mana dia datang ke Mekah. Ya Allah, mukanya, wajahnya bersih. Tu nak bagi tahu Allah mulia lagi. Mandi dia senang. Kemudian masa diangkat jenazah, duduk depan-depan Imam As-Sudais. Allahu Akbar. Imam Sudais bang, nak dapat Imam Sudais sebulan belum tentu dapat. Tanya Ustaz lah. Imam Sudais sebulan belum tentu dapat. Kadang-kadang 2 bulan pun dapat sekali. Sangat sibuk. Tuan-tuan, suara yang sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, dia malam Jumaat, hari itu hari Jumaat. Ya Allah tuan-tuan, menangis habis ahli keluarga. Kami yang ikut saya yang uruskan jenazah menangis. Saya kata, ya Allah, baiknya kamu ya Allah. Kamu muliakan orang yang baik macam ni ya Allah. Rupanya dia nak mati di Makkah juga Allah. Diimamkan oleh Imam Masjidil Haram. Itu sebabnya tuan-tuan, kejarlah sesuatu amalan yang boleh bawa kita ke akhirat. Ustaz Abdullah Khairi ni cerita-cerita dia jengkah-jengkah, bukan dia jengkah saja tuan-tuan. Dia nak ajar orang jadi baik. Tadi kita makan dekat Kuantan, satu Zaman Tori. Zaman Tori ni orang baik tuan-tuan. Tempat makan ada surau, ada budak tahfiz. Dia pula keluar tabligh. Tuan-tuan tahu dia ambil, ada seorang datang je, sambut gitu, badan besar tuan-tuan. Syekh Zul nama dia. Dia sambut kami, dia cium tangan, dia peluk ustazah, peluk saya, peluk Ustaz Aslin. Rupa-rupanya dia ni tuan-tuan 25 tahun duduk dekat Australia. Duduk
Duduk ke Australia 25 tahun. Dia kata, Ustaz, saya hidup dengan penuh maksiat. Saya hidup dengan penuh rosak. Tapi selepas dengar Ustaz jerkah, saya taubat Ustaz. Jadi manusia hebat. Jerkah dia bagaikan jerkah seekor singa. Malaikat maut belum lagi. Tapi tuan-tuan, jerkah juga. Tapi sebenarnya nak cari orang baik. Ustaz Aslim, ada cara dia. Ada orang kata, apa ni ada nyanyi-nyanyi. Pak, nyanyi dia tu bawa orang taubat. Dia bukannya menyanyi saja. Zaman Nabi pun ada gelak-gelak juga, ada gembira juga, ada nyanyi-nyanyi juga, tapi nyanyi yang baik. Itu sebabnya kita nak kejar amalan-amalan yang baik untuk akhirat kelak. Jadi apa amalan tu tuan-tuan? Jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Fadil Ustaz Abdullah Khairi, merangkap moderator, merangkap ahli panel pertama, yang berbahagia Sahibul Muhtaram Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, khususnya kepada barisan kepimpinan masjid, div-div jemputan, kepimpinan masyarakat Felda Bukit Guk, khususnya kepada kepimpinan Felda Kuantan ataupun Felda nama Global Venture dan sebagainya, FGB, khususnya kepada ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Lagi apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita kena ubah sikit lah. Saya punya puan ni Sabah dan juga berapa puluh tahun. Saya tak kata jawab baik itu tak baik, tapi dalam hidup kita ini mestilah cari yang terbaik. Betul ke tak? Seorang balik, saya tak kata jawapan baik itu adalah tidak baik, tetapi dalam hidup kita carilah yang terbaik. Dalam hidup kita bukan Allah suruh cari yang terbanyak, tapi carilah yang terbaik. Dalam hidup kita ni buat habis baik, tapi jangan dalam hidup kita rasa kita yang paling baik. Faham tak, Alhamdulillah? Hidup kita ni kena buat baik. Haramkan kita perasan kita yang paling baik, walau siapa sekalipun. Sebab kita ni adalah milik siapa? Allah. Suara jerekah dia jerekah, dia marah, dia itu ini, itu semua adalah pemberian daripada Allah. Dia tak boleh kata kat saya, suara saya tak kuat, sebab memang saya tak mampu nak suara macam orang tua tu. Jadi sama juga, dia ada profesor, ada madya, ada datuk, ada doktor, ada ustaz, semua ke dia, semua dia tamak, dia tuang. Dan dia tak pernah rasa, dia kata aku yang paling hebat. Maka kami bila duduk sepentas selama lebih 8 tahun, 10 tahun. Betul saya bercakap. Sebab apa kadang-kadang Ustaz Abdullah Khairi pernah menggantikan saya. Saya ingat forum perdana di Taiping, di Taman Tasik Taiping. Saya tersilap mengambil program yang jaga-jaga saya ambil, pasal kawan pun saya ambil juga, lalu bertemu betul. Bila bertemu, saya kata Ustaz Abdullah Khairi, masa tu dia tak terkenal lagi, tak macam sekarang ni. Waktu itu saya yang paling terkenal. Jadi tuan-tuan, tanya dia, kalau dia tak mengaku, dia silap sama.
bila masuk ceramah, penceramah tu ampena ada Datuk orang Terengganu. Orang Terengganu dia buat macam ni, dia jerkah, orang gelak nak kejut. Lalu ustaz tu tegur dia, ni apa benda jerkah-jerkah ni, duk marah-marah ni. Tak. Dia kata kalau nak jerkah-jerkah, nak lawak-lawak, masuk Maharaja Lawak. Kau bayangkan kalau profesor, doktor cakap kami berdua macam obat kami terajang lama dah. Tuan-tuan, tapi dia boleh akur, tunduk, boleh sembang. Walaupun dia adalah Profesor Madya yang kaji bab binatang nama babi. Ni doktor babi. Apa nak bagi tahu walau kebabian yang dikaji, kami tidak pernah membabikan dia. Alhamdulillah. Kerana kami ada di sana kesehaman dan pertolongan. Asal boleh tak kita dikir sikit? Boleh tak? Oh, saya tengok Masya Allah, mic pun okey, semua orang pun okey. Kita fikir dia apa Ustaz? Istighfar kan? Ya, Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau hidup kita ini sentiasa ke mana-mana, wherever you go, mana-mana kita pergi, nak menoreh getah, nak ambil kelapa sawit, getah jatuh, sawit naik. Kalau ada zikrullah, zikrullah ni dua benda. Satu sebut, yang kedua ingat. Nak keluar rumah, kita baca ini mesti wahai sahabat-sahabat keluarga Firdaus. Tajuk kita, apa bekalan kita? Maksud dia, our preparation. Maksud dia istidaduna, apa bekalan kita? Bukan maksud kita derma sedekah nak tunggu akhirat. Di dunia pun kita kena cari bekalan sebelum kita cari bekalan akhirat. Bila keluar daripada rumah, Nabi daripada hadis sahih, Nabi daripada Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh kau tak? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Apa maksud dia? Nabi kata, sesiapa yang keluar dari rumahnya membaca doa ini, dia akan dapat 3 kebaikan, 3 perkara. Nabi sebut apa dia? Hudita, kufita, apa lagi?
kita. Siapa baca doa ni? Adik-adik nak keluar sekolah, adik-adik jadikan compulsory, wajibkan. Dia sunat, tapi jadikan amalan yang wajib. Dia panggil amalan protect ourselves. Mak bapak semua nak keluar kerja, apa kerja sekalipun, jangan lupa bila keluar rumah, apa bekalan kita nak selamat? Nabi tak nak bohong, Nabi tak pernah menipu, Nabi tak pernah kencing kita. Apa dia? Bacalah bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Cuba orang baca. 1, 2, 3. Very simple, betul tak? Very simple. Adik-adik nak naik motor pergi ke sekolah, jangan lepaskan doa tersebut. Kenapa? Nabi kata siapa yang baca doa tersebut, hudita, dia akan mendapat petunjuk dari Tuhannya. Uqita, dia akan dapat keselamatan daripada Allah. Dan yang ketiga, kufita, dia akan mendapat rezeki yang mencukupkan. Allahu Akbar. Tengok, bila hujan turun, apa bekalan kita nak menghadapi hujan? Ada 3 doa yang kebanyakan kita ni tak boleh nak baca sah. Sebab apa? Sebab zikrullah lemah dalam hidup kita. Bunyi je orang Islam, bila hujan turun haram tak baca doa, bila hujan lebat haram tak baca doa, bila hujan berhenti haram tak baca doa. Why? Because आप किधर बहुत खराब हो गया. Dalam hati kita ada masalah. Lagu bukan main. Hamko hame se chura lo. Itu penting. Dil mein kahe tum chupa lo. Walaupun dia tu kau Jawa sekali berpenjara pun boleh menghafal lagu Hindustan. Tapi bila suruh baca doa tak lepas. Why? Because kadar pun kharab ya. Hati kita ada masalah. Ini contoh, hujan turun baca apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan lebat baca apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Bila hujan putih baca apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Semua tu hadis sahih. Jangan risau. Tapi kita tak boleh baca sebab kita seronok dengan dunia. Sebab kita sebelum nak cari bekalan, kita terlupa bekalkan diri kita dengan kebaikan. Sebab tu buat kerja tu dengki dengan orang kaya, kita tak perhati dengan dia, kita hasad dengan dia. Kawan kita berjaya, kita geram dengan dia, kita bully dia. Pasal apa? Sebab jiwa kita ni jahat, jiwa kita ni kosong. Lepas tu, apa bekalan kita sebelum cari bekal? Jadi ustaz-ustaz dia sebut, dia prof sebut daripada bekal akhirat macam mana? Sebab dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, tidak ada sesuatu pun kalau kita nak katakan semua tu kita punya, tak boleh. Segala-galanya semua adalah milik Allah. Tuan-tuan tengok dekat apa nama Kolon Telemung, 28 hari bulan 5. Saya ingat tarikh, sebab tarikh itu adalah tarikh perkahwinan saya. Anak dia berumur 22, nombor 2 19 tahun, nombor 3 16 tahun, mati dalam dekat Sungai Telemung di Kuala Berang. Ayah dia kata apa? Nak buat macam ni, kita ni orang milik Tuhan dah ke? Orang Terengganu bercakap, dia rapat gigi. Tak ada menu. Saudara ibu-ibu, Abdul Razak bin Majid, umurnya usianya 52 tahun yang lalu. 17 Disember, 8 anaknya, isterinya seorang, 9 keluarganya dilanggar lori trailer di Elite Highway dekat persimpangan USJ. Mati kesemuanya.
9 orang semuanya. Apa perasaan Abdul Razak Majid waktu kalau tersebut apa dia kata apa? Suara kekasih menjauh di mata. Dia mesti teriak, dia mesti menangis. Tuan-tuan, 8 anak dalam perut Wira, bini dia seorang, 47 tahun, mati depan dia. Sebab apa? Tak buat macam mana? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada, yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Betul atau tidak? Moga Allah ampunkan dosa Ustaz Asri Rabbani supaya umur dengan saya belasan tahun tinggal dunia. Lagu dia memang menyentuh perasaan. Bila saya duduk atas katil nak mari ceramah, esok nak ceramah, tajuk mana milik kita, saya buat lagu ni, saya air mata saya mesti keluar. Saya kata, kenapa abang menangis? Dia kata, apa tak menangis? Tengok elok aku menyanyi. Dia pula mata. Sebab apa? Dulu kita tidak ada apa-apa. Dulu we have nothing. Gaji abang 300. Wallahi nama jejak. Awak tak kerja langsung. Awak di rumah tangga. Awak tolong saya doa je. Hari ini tak bagi kita kesenangan. Tapi ingat, jangan berkira dengan orang. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah, kata Allah, dengan apa yang Allah rezekikan kepada kamu, iaitu tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah Allah kurniakan kepada kamu, akan pahala kebaikan di hari akhirat. Maka buat macam mana? Wa ahsin, apa dia punya Allah berikan solution. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah dengan orang sebagaimana Allah buat baik dengan kalian. Allah tak kata buat baik dengan orang kerana orang buat baik dengan kamu. Saya buat baik dengan Prof, saya buat baik dengan Ustaz Abdullah Khairi, bukan kerana dia buat baik dengan saya, tetapi Allah buat baik dengan saya. Jadikan mereka teman saya sehidup semati sampai ke syurga. Amin. Allahu Akbar. Sebab itu apa bekalan kita dengan persahabatan? Sebab dalam hadis sebut, dengan kalimah sahabat saja kita boleh masuk dalam syurga. Kenapa? Sebab apa? Sebab mereka berdua boleh beri syafaat dekat saya. Bekalan kita, apa yang ada hari ini ialah kita guna sungguh-sungguh, buat betul-betul, akrabkan setiap kebaikan dengan dia orang. Kenapa? Sebab duduk di fender ni tuan-tuan, nak apa lagi? Munah nak apa? Leka dapat dah di fender ni. Rumah dapat, cuma tanah 10 ekor dapat. Munah nak apa? Nak Ya Allah, janganlah kepada jin, ya Allah. Dah ada masuk jin dah. Tuan-tuan, tiba-tiba adik-adik, tuan-tuan, masjid tersergam indah, lemahnya kehadiran. Adik-adik Tuhan bagi mak ayah sawit sampai 1,400 lebih. 1 tan pun mahal sekarang ni. Adik-adik tahu dulu zaman Ustaz hanya 300 ringgit setan. Hampir 5 kali ganda
Dek, jangan lupa jadi rosak kepada agama. Bila mak bapak kamu kaya rezeki, sawit naik tinggi, jangan lupa agama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Muhammad, katakanlah Allah segala-galanya, raja bagi segala yang ada. Allah boleh berikan jawatan kepada sesiapa Allah berkenan. Allah boleh tarik jawatan daripada sesiapa yang Allah suka. Ini kita ada jawatan tinggi, tak mustahil sebentar lagi jawatan kita dah hilang, sebab jawatan itu milik Allah. Suara kita bagus, jangan sombong. Bila masa Allah boleh tarik suara kita. Nampak tak? Sudahlah hidup kita kepada dia. Pasal mudahnya kita belajar buat yang terbaik. Apa bekalan kita? Buatlah yang terbaik. Adik-adik, ibu-ibu, ada di kalangan anak-anak kita, nombor 1 okey, nombor 2 okey, nombor 3 okey, nombor 4 KO. Yang adik-beradik lain semua dapat 8A, 6A, 5A. Yang hujung dapat 5A. Yang ni lawak. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nak semua A, saya tak ada SPM, saya A. I have no A in my SPM. Ni pandai 10A, ni pandai. Saya tak malu cakap. Tapi bukan A membina syakhsiah umat. Tapi A yang nak ialah agama. A kedua pada cukup. Dia kata ingat, anak hang dapat berapa? Ni ada ke pada okey kohong dah. Dah kuat diam jeniang. Ni Kak Kiok, silat dapat berapa? Dapat tak nak cakap aku malu. Mai belah-belah balik belah-belah sik tu. Berapa tak tahu. Tapi Kak Kiok oi, Kak Leha oi, yang ngaji dapat 5 itu, mereka lah yang akan menguruskan hidup kita nanti. Dia duduk dekat kereta, dia tak kira tu Kuala Lumpur. Anak-anak kita yang pandai-pandai semua duduk Kuala Lumpur, gaji tinggi. Dia tak balik bila duduk kereta ni. Sebab tu dalam hidup ni Kak Leha macam-macam malam-malam. Malam. Nak kena ingat, Allah buat kat kita ada hikmah dia. Kalau saya Ustaz Aslir suruh boleh menyanyi, itu dapat PhD, Doktor Babi, Doktor Anjing, semua dalam itu. Apa guna dia di sini? Boleh belah. Kalau jerukah aku boleh, semua boleh. Boleh belah yang nak bentuk orang ya. Tapi inilah yang bagi kesepahaman dalam bentuk kombinasi kerja. Itulah Felda. Felda hari ini berjaya sebab penduduknya bersatu, berkesepahaman, dan masing-masing jaga dosa akhlak dan membina masyarakat ke arah terbaik. Yang penting khulosahnya adalah buatlah yang terbaik. Wallahu a'lam. Betul. Dia sambung sampai 45 minit. Tapi itulah Ustaz Asli, dalam nyanyian dia sebenarnya ada nasihat. Begitulah Profesor Datuk Dr. Izhar Arif, dalam apa yang disampaikan ada fakta dia, memberi pengajaran pada kita. Tuan-tuan, saya masuk ke Felda tadi, Felda Bukit Goh. Saya tertarik. Sebab apa? Sebab bukan saja Felda ni Felda, tetapi ada taman perumahan. Itu hebat tu. Mana ada Felda ada taman perumahan? Tuan-tuan, kalau betul-betul orang Felda, dia takkan hebat. Dia kena ada orang luar yang pernah duduk dalam Felda, dia kahwin dengan orang luar, duduk dalam Felda. Akan jadi hebat Felda tu. Macam kampung saya lah. Kalau betul penduduk kampung tak jalan. Tapi Alhamdulillah ada yang kahwin daripada luar, duduk dalam kampung. Alhamdulillah. Surau kami tak besar, hanya 40-50 ekon. Ini ekon pun ada.
benda ini kepentingan, benda surau saya biasa aja. Tapi aircon tuan-tuan. Adik nak aircon tak? Betul tak? Adik kata kuat sikit, nak tak? Lagi kuat. Emosi. Minum air dulu juga. Sabar tu. Bawa tenang tu. Bukan apa, tuan-tuan. Bukan untuk kami, untuk anak karya. Cuba bayang tuan-tuan, imam tu macam Ustaz Asli baca sedap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dalam keadaan sejuk je. Sedapnya Pak Imam. Teruskan. Tapi kalau sedap pun panas, orang jawabnya Pak Imam. Bila nak habis? Benda ini keperluan tuan-tuan. Bukan untuk kami, nampak panas kami boleh balik. Adik gelap. Mungkin dia orang dah utarakan benda ni kan. Mungkin kata tak ada duit. Jangan buang! Satu tan 1,400. Satu tan 1,400 tu. Datuk! 1,400 tu. Tadi dia minum air. Kan aku rasa dia makan ubat jantung. Datuk dah awal. Sabar Datuk. Datuk kadang dia dah risau tu. Dah, tuan. Anak Felda hebat. Di Mekah ada disaji. Felda punya. Mana ada syarikat yang boleh buka satu restoran di Mekah? Mana ada? Tuan-tuan tahu satu kaki di Mekah harga berapa? Bukan murah, 500 riyal. Satu kaki paling mahal tuan-tuan di Mekah. Tapi disaji boleh buka. Menunjukkan bahawa Felda hebat. Akan ada ekor. Sekali ni insya-Allah, kalau Datuk panggil lagi, ekor tak pasang, kami tak akan datang. Datuk lawa je tu. Datuk tengok tu. Anak Felda ni hebat tuan-tuan. Lahir bukan saja calang-calang, ada menjadi penasihat CEO company tertentu. Wah dekat dia orang, Allahu Akbar, 10 ekor boleh pasang dengan mudahnya. Tetapi tuan-tuan tahu tak siapa Tan Sri Razali? Orang Felda. Siapa Ahmad Maslan? Orang Felda. Awak lagi? Ahmad Maslan. Datuk Sri Ahmad Maslan. Datuk. Sultan Mahal. Sila. Saya tarik balik Ahmad. Terima kasih. Tapi malam ni bukan nak tuduh hebat dia orang tu. Saya nak tuduh hebat anak Felda. Kita nak buat kutipan, nak pasang ikon. Itu. Nak lancar terus ni, nak lancar. Kita nak anak Felda tunjukkan kemauan perempuan. InsyaAllah kita akan datang lagi. Kalau tuan-tuan kutip malam ni dapat 7,000. Oi, ekor nak bawa 7,000. Tandai pun tak lepas. 70,000. 70,000. Boleh. Nak ekor lagi kan? Nak ekor. Kan? Bayar. Bawa duit tak? Duit bawa tak? Spender pun tak pakai duit apa? Saya lancarkan. InsyaAllah kami dah kutip dah. Datuk 100. Mana tabung? Okey. Ustaz Azlin 100. Saya 100. Saya lancarkan kami seorang 100. Adik cari seorang-seorang adik. Jangan lari. Kalau dia tak bagi, adik tunggu. Ni pecah. Adik sana di tengah. Saya lancarkan kutipan kami. Mula dengan 100. InsyaAllah 100. Yang anak Felda, oi, satu tan 1,400, oi. Takkan malam ni tak boleh 100. Makcik, gelang. Betul, 100. Alhamdulillah. Tengok. Terus ni, pergi ni. Cari seorang-seorang adik, Pecah adik ni. Pecah. Adik pergi sana. Nanti makcik dia lari. Jangan jalan saja, kutip. Adik sini ni. Dek. Datang ni, dia orang malu ni adik sini. Jalan. Pergi sana. Adik pergi sana. Adik tengok yang baru jatuh betul minta banyak sikit. Adik sini dia. Dia pergi gelap. Adik jalan pelan-pelan ni, jangan jalan laju. Orang lagi tu. Jangan malu, dia orang ni ada tu, dia orang malu. Dia malu ni. Malu dia nak kutip. Angkat dia. Makcik gelang. Habis rosak dapat dia malam ni. Sebab Datuk dah bagi semangat kat saya. Kita kena kutip malam ni. Cepat jangan bodoh. Dia orang nak habiskan. Kalau macam itulah bagi makan kaki, dia kutip nak lepaskan tangan. Nak bagi dia. Kat makcik tu dah buka dah macam-macam duit dah. Jalan. Kat makcik. Kami baru ni di mana sekolah Al-Khairiyah.
Beduk, motong, dia motong getah je. Dapat 8,000 tuan-tuan. Penoreh getah. Orang kampung tu. Orang kampung. Ini bukan orang biasa tuan-tuan, orang biasa. Tuan-tuan, Felda ni terkenal. Bukan saja Malaysia, seantara dunia. Adik, sorang. Jangan pergi habis tu. Yang perempuan tak ada orang pilih tu. Feel dik. Jangan laju dik. Jangan laju. Ah. Woi, jangan laju. Habis ada tu kena tak boleh panggil dah sana. Bosan majlis. Baru dia seorang seseluruh. Feel dik. Jangan Masa laju dik. seseluruh, tak apa. Jangan Tengok makcik kita dah ambil beg dah. Tak ada gelang, hantar. Datuk saya nak cerita. Ada orang kita buat ceramah macam ni lah. Ustaz Azlin, panel. Ustaz Safidin. Kami dapat malam tu 36,000. Orang tak ramai. Tapi orang ada apa? Itulah bekal dia di akhirat. Esok pagi Datuk dah ambil lagi. Ada seorang perempuan bagi rantai ni sebesar ini. Harga dia 16,000. Saya buat titik di sekolah saya. Titik tu siap. Jabatan lah, titik sama lah. Titik jabatan pun. Ini punya mandat. Mesti dia bagi jabatan. Bukan bridge. Alhamdulillah, jabatan tu siap. Makcik tu dah meninggal. Sekarang ni jabatan itu setiap minit orang lalu tanya ustaz, dia dapat pahala tak? Tuan-tuan bayang, kalaulah kita pasang aircon, orang sejuk, orang akan kata apa? Alhamdulillah sejuk tuan-tuan. Kita dapat pahala dah dengan aircon yang kita bagi. Saya yakin tuan-tuan, kalau sejuk di dunia, tuan-tuan takkan sejuk dalam, takkan dah tuan-tuan tak sejuk dalam alam barzah. Takkan tuan-tuan nak panas dalam alam barzah. Adik panas dah adik? Nak panas dalam kubur? Bapak datang tak? Ada mana bapak? Tak datang, orang ajar betul bapak kau. Orang benda ni hantar anak ya, bapak tak datang. Dia datang ni. Siapa datang dengan bapak dia angkat tangan? Oh, alhamdulillah. Siapa bapak dia tak datang? Kepala bapak. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan marah saya. Itu saya Ustaz Abdul Khairi. Sebab tu al-khawfu bil jalil wal amalu bil tanzil, beramal dengan Al-Quran. Ar-ridha walau bil qalil, ridha walaupun sedikit. Tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ini, kita akan rasa bahagia. Kerana apa? Kerana keredaan yang ada pada diri kita. Kita dalam rumah tangga, kita bahagia kerana apa? Bukan kerana isteri kita cantik, suami kita handsome, banyak duit. Kerana kita redha dengan apa yang ada, itulah bahagia. Ni Anas ni dia antara YouTuber baru saya kenal. Ni orang YouTuber ni tuan-tuan. YouTuber ni bukan jalan-jalan. Ni Anas kan? Bukan? Bukan tak? Betul kenal lah. Oh, saya lupa online lah. Tak apa. Macam-macam YouTuber. Sebenarnya YouTuber tu tuan-tuan bukan jalan-jalan. Ada yang dapat pendapatan sebulan sampai 100,000 badak. 100,000 badak. TikTok, tuan-tuan tahu yang kami pasang TikTok ni, tuan-tuan ingat tak dapat duit ke? Ini TikTok ni dapat duit ni. Tuan-tuan tolong. Stop. Dapat star tu duit semua. Ni duit ni. Bukan saja kan? Menunjukkan bahawa orang boleh jana duit dengan mudah. Tapi ingat, nak jana dengan mudah, tuan-tuan banyaklah bagi. Banyak bagi. Saya ada 26 orang anak yatim. Saya jaga sepenuh bagi saya. Allah angkat darjat tuan-tuan. Allah angkat darjat. Ibu tunggal 80 orang. Siapa sini yang belum kahwin? Ada tak? Dia nak kahwin seorang lagi? Tapi 80, 60 ke atas lah. Kahwin 2 bulan, syahid. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bahagia ialah redha apa Tuhan bagi. Kita redha apa Tuhan bagi. Macam agak-agak, jangan komplain kata suami suka berdengkur. Suami mana tak dengkur? Ni Ustaz Azri ni tidur dengan dia, alhamdulillah. Okey lagi. Tuan-tuan tak, Ustaz Samsul depan, dia tidur lagi dahsyat. Macam kapal. Sampai kami bangun, bila nak berlabuh kapal. Kakak jangan komplain. Sama je suami orang lain pun. Ni saya penceramah ni. Kalau saya ceramah tak cukup, balik saya tidur, isteri saya komplain. Apa abang ni? Saya ceramah lagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sampai isteri saya kata, abang, sudahlah bang, tak nak dengar lah bang. Sampai kadang-kadang ceramah tak cukup, saya bercakap.
komplain sama aja. Ustaz pun sama. Yang penting apa? Ar-ridha walau bi khalil. Itulah bahagia. Redha walau bi khalil. Kita komplain kadang-kadang isteri kita ni kan banyak celoteh. Tuan-tuan dengan sesati, isteri ni dia akan bercakap seperti saya sebut 26,000 perkataan. Orang perut lelaki 7,000 Orang lelaki ni kalau cakap dah lebih 7,000, dia tak akan cakap dah. Balik rumah, bang, makan. Bang, tadi dengar ceramah sedap dah. Okey, keluar ya. Sebab dia dah cakap 6,998. Tinggal dua patah di waktu malam. Okey. Orang perempuan, saya kalau isteri saya tidur, dia bercakap, jangan tanya, bang, masa tu lah, sudahlah, aku tak nak dengar dah. Itulah tuan-tuan isteri kita. Sama ada isteri ustaz pun. Ini ustaz ni sama lah. Ni nampak dia hebat ni. Kalau tak gambar, saya kata kenapa tu? La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, takut bini. Sama ni pun. Dia kata, saya tanya dah, ustaz, kenapa tak kahwin seorang lagi? Dia kata, Kak Hawa, ketika aku sakit, dia basuh berak aku. Basuh berak. Dia ingat bini muda tak boleh basuh berak lah. Boleh. Bini muda basuh. Anak. Takut bini. Yang berhormat tarik balik. Saya tarik balik yang hormat. Sebab saya pun sama. Kami tak takut bini, cuma bini yang tak menakut. Betul. Datuk Zul, bini kau. Datuk kau. Asyhadu an la ilaha illallah. Bini dia orang kat Mindah. Mindah. Oh, jangan main. Yang tu lagi ya. Awak Kau kerja- sedia. Lagi ya. Tapi kau redha dah kau. Wahai abang redha. Walaupun begitu, itulah isteri kita sama orang lain. Sama aja. Saya isteri saya. Saya psikologi tuan-tuan. PhD saya psikologi. Saya cerita sikit lah. Saya nak bagi ruang kat dia bang. Adik habis tadi. Alhamdulillah. Kau dapat tak? Malam ni. Hidup RM10,000. Gelak ya. Saya nak bagi tahu kat mana dia lupa dah. Tak beritahu. Perempuan. Orang perempuan ni. Orang perempuan ni, abang kalau faham kita redha bahagia. Orang perempuan ni dia banyak memilih. Dia akan banyak memilih. Tuan-tuan tengok dia akan memilih ni. Dia tengok, dia akan balik cerita. Ustaz tu tengok ceramah bukan main. Tapi yang paling sedap adalah ustaz asli nak, dia akan kata macam tu. Jadi dia tu lah. Di kalangan ustaz tu nampak seronok. Tapi yang paling handsome, ustaz Dr. Izzah. Dia akan sebut, dia akan memilih. Itu orang perempuan. Abang kalau faham bahagia kita. Bahagia kita. Kan? Kalau pergi shopping, agak-agak siapa yang paling suka shopping? Laki atau perempuan? Kena tanya, mak dengan bapak kamu yang mana suka shopping? Mak? Mak kan? Bapak? Hang tak pasti? Tak betul. Kakak bapak ambulan. Mak atau bapak yang suka shopping? Mak betul kan? Kalau dia shopping 5 jam betul tak? Isteri saya shopping 5 jam. Alhamdulillah tak beli apa. Aku tunggulah kereta. Anak saya 5 orang perempuan. Dia pergi shopping raya baru ni. 5 jam balik. Tak jumpa abang. Aku ram. Saya shopping 20 minit. Ni Datuk Rizal ni. Paling tak suka shopping 20 minit. Ustaz asli 15 minit. Sebab dia tahu dah spender dia tak ada saiz. Tapi isteri dia redha tuan-tuan. Itulah bahagia. Saya nak bagi tahu lah. Orang lelaki 20 minit kan. Kalau tuan-tuan faham, kakak faham, kita akan bahagia, tuan-tuan boleh hidup lama. Kita akan rasa seronok kehidupan dunia ni dengan isteri kita, suami kita. Banyak komplain. Kan? Saya kalau shopping 20 minit lah. Saya nak satu barang, 9 barang satu kedai. Orang perempuan dia nak satu kedai 9 barang. Satu kedai, satu barang 9 kedai. Lepas tu kalau kami shopping, ambil congkok, baju, semua ambil letak, bayar terus. Sebab tu spender orang perempuan dipamer. Ada kedai aksesori, pakaian dalam wanita. Ada tak orang lelaki spender dia dipamer? Abang pergi dulu, tarik-tarik, pakai dulu. Tak pernah ada. Sebab dah tahu dah, naluri orang perempuan, dia memang memilih. Kalau kita faham, kita akan redha tuan-tuan. Itulah kebahagiaan. Itulah keredaan yang bawa kita bekal untuk akhirat. Boleh hidup bahagia. Orang perempuan tuan-tuan, saya ingatlah isteri saya kan. Tengok-tengok pakaian wanita. Dia kata, bang, nak masuk sekejap, jom ikut. Saya kata, ikut apa tu kedai tu lah, kedai tu kan. Kedai tu lah.
abang tak nak masuk, abang pakai kepiah. Abang ustaz, jomlah. Dia kata waktu tu kita dah susah dah. Nak masuk, tak masuk. Masuk lah. Masuk dulu. Dia masuk dalam, tuan-tuan, dia pegang spender dia. Dia pegang, dia panggil saya. Bang. Saya kata apa? Aku ustaz. Takkan nak masuk. Malu. Dia buat muka macam jebol tu je. Takkan nak masuk. Duduk depan pintu cermin tu. Tuan-tuan, itulah seorang perempuan. Dia pegang spender dia angkat. Abang, color ni okey tak abang? Saya dalam hati, woi, hang pakailah color apa pun. Bukan nampak pun. Aku yang tahu. Dia kata apa? Bang, I tengok. Nak masuk macam mana? Tapi itulah isteri tuan-tuan. Itulah isteri ustaz. Sama aja. Yang penting apa? Ar-redha walau biqalil. Redha lah. Itu di antara takwa kepada Allah. Yang seterusnya apa? Ni saya nak ulang habis ni. Tutup terus. Al-yazda'dat yaumar rahil. Berbekallah pada hari untuk kita berjalan. Bekal apa tuan-tuan? Saya akan mati sampai masa akan ada di dunia ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat ni, kipas ni pun bukan kita beli dengan duit kan. Tapi ada orang infak, saya yakin tu kan. Ada orang infak. Alhamdulillah PA system pun ni ada orang infak ni, kipas pun ada. Lepas ni jangan lupa ya, aircon. Ulang banyak kali tu kan. Sebab apa? Ni kapet kita ni nampak ni. Ni baru pasang, baru lagi ni. Semua ni dapat pahala. Saya nak tanya tuan-tuan dalam masjid ni, tuan-tuan anak Felda, ada tak barang dalam masjid ni yang kita punya? Ada tak? Kipas tu saya pernah bagi RM100. Jamin juga Allah. Sang tu saya pernah beli, tapi tak banyak duit saya bagi, dalam RM1,000 syurga. Alhamdulillah tu spotlight. Saya yang pasang, dia tak bagi duit, tapi dia yang pasang. Syurga. Kapet ni alhamdulillah saya yang pasang, saya yang bagi duit, saya yang infak. Syurga. Saya nak tanya, ada tak dalam ni yang kita punya? Kalau tak ada, mana milik kita barang? Mana milik kita? Mana bekal kita di akhirat? Sebab tu alhamdulillah saya nak lancarkan juga tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah jadikan realisasi kenyataan pada malam ni. Untuk kita nak pasang aircon tu. Betul tak Ustaz? Ustaz, curahkan saya, bagi tahu Ustaz, kita nak kutip derma, sebab anak Felda ni ada duit, anak Felda ni hebat. Sebut aja, mampu tuan-tuan. Saya nak tanyalah, berapa ekor korban akan diadakan pada raya korban nanti di masjid ni? Berapa Ustaz? Tak ada ekor? Tak ada! Astagfirullahaladzim. Memang tak buat. Memang tak buat? Ada. Datuk, jangan Datuk gambar roh Datuk. Ada. Datuk Badli Shah di Masjid Negeri 2 ekor. 2 ekor. Dia kata kat saya, Ustaz, tolong Ustaz, tembak bagi ramai. Alhamdulillah kami kempen tadi 13 ekor tuan-tuan. Masjid Negeri. Ni masjid, bukan masjid, Surau Al-Jannah. Ustaz Hasrin. Berapa ekor Ustaz? 18 ekor. Surau kecil lah. Takkan masjid yang besar ni tak ada ekor? Ha? 2 ekor aja. Takkan 2 ekor. Orang Felda satu tan 1,400 bro. Bang, kalau ikut mazhab Hanafi, wajib oh. Siapa yang keluar zakat, wajib bagi dia keluar apa nama sebelah. Imam Syafi'i sunat muakkad. Kalau tuan-tuan bagi untuk khaliah kita, tuan-tuan tengoklah doa orang. Itulah keberkatan bekal kita. Dia apa? Menghapus dosa kita tuan-tuan. Untuk ni. Saya masjid saya tuan-tuan 16 ekor. Surau. 16 ekor. Ini bekal kita tuan-tuan. Tak senang masuk surga. Ustaz, tambah lagi Ustaz, bagi semangat sikit. Aku tak nak ceramah dah. Alhamdulillah. Berhenti macam tu kan? Ada. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, betul tak apa Ustaz lah sebut tadi? Dia sebut bukannya benda-benda yang biasa. Sebab kami dah biasa sampai ke Johor hampir 10 tahun tuan-tuan. Di Johor kami dapatkan satu masjid lebih kurang besar daripada ni lagi untuk ekor. Kami 3 orang buat kat luar, tak boleh buat dalam masjid. Terlalu ramai tuan-tuan, hampir 8 ke 10 ribu orang. Tuan-tuan, kita dapat kutipan hampir 70 ribu lebih. Dapat. Masjid tu baru siap sebab tak cukup ekor je. Alhamdulillah orang bagi. Tapi sebenarnya untuk apa tuan-tuan? Tu yang Nabi sebut, isti'dad li yaumir rahim, untuk bersedia masuk ke alam sana. Nah, sekarang saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa amalan-amalan yang tuan-tuan kena buat.
Amalan-amalan yang kita boleh buat untuk sampai sana senang. Saya minta tuan-tuan pakat tulislah. Siapa yang ada buku tulis, yang tak ada hafallah macam Imam Syafi'i. Harap-harap ingat. Takut aku luar depan dah tak ingat dah apa benda. Yang dia tahu jegah nanti. Tuan-tuan, pertama, ilman nasyarahu. Tolong ingat. Benda yang boleh bawa kita sampai ke akhirat, masuk syurga, ilmu. Tuh, kita ada Ustaz Najib, Cikgu Najib. Ustaz, bangun Ustaz, bangun sikit. Bangun sahabat. Ni sahabat saya ni Ustaz. Tuan-tuan, ni Ustaz Najib ni. Dia ni orang duduk sini dah hampir 17 tahun. Saya tanya dia, kau tak nak ke pindah ke PPD ke, duduk kat mana-mana? Tak nak. Dia kata, aku suka. Aku lihat anak-anak muda membesar dengan aku. Anak-anak muda depan aku. Tadi dia bawa saya rehat sekejap tadi. Pukul 5 dia datang. Aku nak bawa kau jalan-jalan kawasan Bukit Goh ni. Dia bawa naik kereta dia. Kereta. Apa nama kereta Allah tu? Apa kereta kau? Kereta bukan jalan-jalan kereta. Nampak luar kereta Pro 2. Kecil je. Kenari. Tetapi esok dia tekan. Orang kata apa benda kereta ni? Dia kata turbo. Dia tengok kereta Ustaz Abdullah Khairi. Dia kata kereta ni aku tinggal asap kat belakang. Berlagak gila. Tapi inilah, dia dah membesarkan anak-anak Felda Bukit Goh ini daripada tak reti sampai boleh baca Quran. Inilah tuan-tuan dan puan akan jumpa di akhirat. Saya tak boleh buat macam tu. Dia duduk kat sini 17 tahun. Dia boleh pindah ke PPD. Tapi dia boleh jaga anak-anak Felda. Dia tengok budak ni dulu aku yang basuh kecil dia. Budak inilah yang dulu aku tengok dia tak berhenti baca Quran, sekarang boleh baca Quran. Tuan-tuan, inilah yang akan masuk syurga. Apa tuan-tuan buat masuk syurga? Tuan-tuan, Najib, saya bangga kawan dengan dia. Dia tengok budak angkat motor. Dia kata itu biasa, brother. Sini biasa. Orang Felda dia angkat motor tapi datang masjid. Dia angkat motor. Dia anak murid aku. Bang, alhamdulillah kalau dia terbalik pun masuk syurga, tuan-tuan. Mati dalam bawah tayar lori. Tapi tuan-tuan, nak kata anak bangsa kita. Ini ilmu. Sekarang dia buka qiraati tadi. Dia ajar budak-budak baca Quran. Tuan-tuan, adik-adik, hormatlah guru-guru adik-adik. Esok dia minta saya tolonglah, bagi tahu dekat semua orang kat sini, kata. Datanglah esok. Ada mesyuarat PIDG. Mak bapak tak datang. Datanglah tuan-tuan. Mereka bersusah payah nak bagi anak-anak kita berjaya. Kenapa tak datang? Datanglah, bagi semangat. Tolong bantu sekolah. Tuan-tuan, itulah yang akan membina perkara yang kedua yang Nabi kata, yang boleh bawa kita masuk syurga apa benda? Waladan tarakahu, anak-anak ni yang kita tinggalkan di akhirat. Tuan-tuan, anak-anak kita ni adik-adik ni, walaupun dia orang datang ni, tengok. Tuan-tuan, budak-budak ni tuan-tuan, dia orang ni, dia baca Quran, dia semayang, mak bapak dapat pahala. Percaya tak adik? Adik-adik dia datang ni tuan-tuan, ni adik datang kan? Ayah datang, ayah tak datang, tak apa. Kalau salah dia jegah kan? Tak apa. Kau tahu tak? Kau semayang ni pun bapak pada bapak ni. Balikkan cerita. Abah, panggil apa? Abah tu mak. Abah, panggil abah. Abah, tadi Ustaz Abdullah Khairi kirim salam. Dia cakap sekali salam je. Tengok dalam Facebook apa dia cakap kat abah. Kau bagi tahu kat abah kau, wabillahi taufik abah kau malam ni. Tapi dulu, adik buat pahala dapat kaya. Tuan-tuan, Ustaz Abdullah Khairi, dia bukan orang tak cerdik ni. Anak-anak dia cerdik, tuan-tuan. Ni, mana anak dia? Mana anak kau? Izzat Azam. Azam. Handsome, tuan-tuan. Handsome. Lelaki tunggal. Siapa yang nak kahwin dengan anak dia, lelaki ni, perempuan tu kena hafal 60 juzuk. 60 juzuk termasuk Injil. Kita Injil dia, kita Taurat. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, anak-anak dia semua pandai tuan-tuan. Tapi dia suruh hafal Quran. Tuan-tuan, sebab apa? Dia kata abang tak ada apa lah. Dia ada bisnes
travel agent. Dia kata anak semua dia akan tinggalkan ke anak-anak. Tapi kalau anak-anak tak pandai agama, anak-anak tak belajar agama, duit itu akan habis. Apa bekalan dia di akhirat? Dia nak doa anak-anak. Macam adik-adik hafal Quran, jangan risau ni. Adik-adiklah yang akan jadi kebanggaan mak bapak selepas ini. Orang faham. Nombor 3, tuan-tuan, masjid dan banahu. Untuk duit yang kita bagi tadi. Tuan-tuan jangan risaulah. Tuan-tuan masuk duit dalam tabung untuk masjid. Tuan-tuan percayalah. Ustaz lah untuk bising-bising tadi. Sebab apa? Sebab kita boleh habis duit untuk beli prepaid. Kita boleh beli duit. Habis ni beli handphone ni 6,000 sekarang ni, 5,000. Kita boleh habis duit, tapi untuk masjid kita tak boleh bagi. Tuan-tuan tak rugi tuan-tuan. Saya belajar daripada Datuk Harudin. Kenalkan Datuk Harudin? Datuk Harudin tuan-tuan, masa saya mula-mula kerja dekat UKM, dia cakap kat saya, Syekh, kalau nak berjaya atas muka bumi ni, cari surau, tanggunglah dia punya elektrik. Alhamdulillah tuan-tuan, masa tu saya tak ada duit. Kami kumpul 2, 3, 4 orang. Yang kami ni semua kutip sikit seorang. Masa tu bil elektrik 250 je tuan-tuan, surau tu. Kami mula ni cerita 2005. Sekarang 2022. Tuan-tuan, surau tu masih lagi saya tanggung. Tapi saya takkan bagi tahu kat mana. Tuan-tuan, daripada situ tuan-tuan, daripada 250 sekarang sudah 1,900. Sebab dah pasang rekod. Jadi Datuk Pengerusi bersedialah untuk bayar elektrik. Betul, bermula 200 lebih sampai 1,000 lebih. Tu surau. Pembesaran dah berlaku. Dia orang kata, Ustaz, apa kami confirm? Kami bantu. Tak apa, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Ada lagi Allah bagi. Tapi percayalah tuan-tuan, Allah tak miskinkan saya dengan kekuatan tersebut. Percayalah tuan-tuan. Siapa aja? Datuk Harudin. Datuk Harudin bukan satu surau. Dia meninggal dunia, berapa banyak masjid dia tanggung. Ada masjid dekat Langkawi 1 juta tuan-tuan duit yang dia bagi. Tuan-tuan, itu sebabnya Allah muliakan kematian ni. Allah kekalkan keberkatan hidup ni. Nombor 3, jangan risau. Apa yang tuan-tuan nak bagi, bagilah. Sedikit untuk masjid, bukan untuk siapa, untuk kita. Sebab mati nanti di sinilah tempat kita sembahyang. Kita akan disemayangkan dan di sinilah tempat kita sembahyang. Dan di sinilah tempat kita bermula untuk pergi ke tempat yang kekal abadi. Yang terakhir, sedekah jariyah tarakahu fi hayati, iaitu sedekah jariah yang tuan-tuan buat. Hari ni ada orang buat makan. Tadi masa makan tadi, Ustaz bawa kami makan durian. Ada kakak tu dia jual durian. Dan Sultan 1916. Tuan-tuan, ni adik-adik ni tadi dia nampak Ustaz lah nak bergambar. Budak-budak berlari ambil gambar. Budak tahfiz. Kami tengah makan durian. Tuan-tuan bayangkan, budak datang, kami tengah makan durian. Cukup ke ambil gambar, lepas tu bagi dia balik? Tak cukup kan? Saya tengok budak-budak ni, dia datang bukan saja nak bergambar, dia tengok durian yang ada di depan mata. Saya terus kata, tak apa, ambil makan. Tak apa, saya kata saya bayar. Ustaz Allah pun bubuk nak bayar. Tuan-tuan, dia cukup dengan dia. Alhamdulillah, dapat juga bayar. Tuan kedai tak nak. Dia kata, tak apa, Ustaz, tak apa. Tapi kita tahu, kami masuk kampung. Orang kampung punya bisnes bukan macam dia, tuan-tuan. Sekali sengit, sejuta betul. Ni pergi haji ni, umrah dah lama, 8, 9, 10, 11, 12, sampai tolak jemaah, tak boleh dah. Saya kata, banyak tu anak bawa. Tak apa, aku kaya sekarang ni. Belakak, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, pemurah. Saya tahu kenapa dia murah rezeki. Sebab dia sangat pemurah. Saya sangat pemurah. Ni sahabat saya, tuan-tuan. Ni sahabat saya, tuan-tuan, tengok. Gembira budak-budak lepas main bola dapat makan aiskrim, makan durian. Tuan-tuan, percayalah, adalah sedikit keluar duit tadi, tapi Allah bagi lagi. Tak sempat balik tidur, dah ada dah rezeki masuk. Tapi tuan-tuan, percayalah, Allah tak pernah miskinkan kita dengan apa kita bagi. In tunfaq yunfaq alaik. Kau bagi, Allah bagi balik. Percayalah, kita ada anak tadi, ada Ustaz Najib beritahu kat sini masalahnya dadah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ada satu tips yang diajar oleh guru saya, Syekh Hurayyim Rajah. Bila kita tengok anak kita ada masalah, tuan-tuan nak ngadu kat siapa? Tuan-tuan nak ngadu dekat Timbalan Menteri?
Dia pun tak boleh nak selesai. Ini masalah budak, betul tak? Dia sepatut datang tapi tak datang. Tak datang jumpa kita. Tapi tuan-tuan, dia ada hal lain kat telinga ni. Mengadu kat dia, tak selesai masalah. Mengadu kat polis pun penting. Tuan-tuan, mengadulah dengan Allah. Macam mana tak buat? Guru saya kata apa? Tuan-tuan masa masukkan duit dekat tabung, masa sedekah orang, masa bantu orang susah, masa belanja orang makan, ya Allah, anak aku terlibat dengan dadah, ya Allah. Aku tak tahu nak mengadu siapa lagi, ya Allah. Kau tolonglah ya Allah, bukalah pintu hati anak. Ya qalibal qulub, sabbitna ala iman. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kembalikanlah anak ke dalam iman. Tuan-tuan, amalkan. Jangan sedih. Sebab apa? Sebab duit yang kita bagi, harta yang kita bagi, minta dengan Allah. Allah akan bagi. Percayalah tuan-tuan, jangan sedih. Walaupun anak kita dah terjebak dengan dadah, jangan putus asa sebab Allah ada. Allah boleh mengembalikan Abu Sufyan daripada kafir kepada Islam. Allah yang telah mengembalikan Umar bin Khattab yang sangat benci pada Nabi Muhammad, Allah pusing hati dan kembali ke jalan yang benar, ikut Nabi Muhammad SAW. Ini kan pula anak kita. Kita doakan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah kan. Aduh yang Datuk sebut tadi, saya tertarik Datuk, bukan nak jadi moderator pula. Bila sebut tentang mak bapak susah nak datang masyarakat ABG. Betul. Saya lebih kurang 12 tahun timbalan dan juga pengurusi ABG. Kebanyakan pemimpin rumah tangga dia tak suka datang masyarakat ABG. Dia datang yang dipimpin mak-mak. Jadi bila Datuk sebut tadi ni, saya pengalaman. Dan alhamdulillah, bila pergi mesyuarat, kita dilantik dikekalkan. Sampai peringkat saya bekerja dengan anak Felda yang Ustaz Allah tadi sebut tadi, billionaire di Malaysia ni. Saya angkat, saya kata wallahi, sumpah nama Allah, kalau tuan-tuan lantik saya wajib Pak ABG, takkan menjalan tak ini hari. Sebab saya dilantik jadi pegawai khas kepada Tan Sri untuk jaga hal ehwal Tan Sri, zakat agama anak-anak isteri-isteri Tan Sri. Saya pegang 2 tahun jadi pegawai khas. Dan alhamdulillah diganti orang lain. Masalah tetap sama yang ada. Oleh itu dengan kata tadi, maklumat kata esok atau lusa whatever, masyarakat tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayang kami, suka kami, mari ramai malam ini, insya-Allah ayuh jangan kita memalukan kepimpinan dalam rumah tangga kita. InsyaAllah tuan-tuan sebut tadi lah, bila sebut Pak Dadah semua tu, saya rasa kau kapak saya pun ada terlibat dalam benda tersebut. Satu benda asas paling utama ialah bila kita jauh dengan Allah. Jawapan paling baik. Baru-baru ni pada 9 hari bulan 6 10 kita tiba tadi 10 hari bulan 6 sebelum Forum Perdana di Madak Center Sungai Petani, kami dibawa pergi ke satu pusat pemulihan akhlak dan dadah di Barakah Sufi. Mungkin boleh buat lawatan sana. Bayaran dia memang agak tinggi juga. Pendaftaran 2,500, sekali bayar sebulan 6,5. Tapi ramai tak bayar. Alhamdulillah, malam tu kami buat kutipan selepas forum 76,000 kerana nak buat dewan yang hampir runtuh umur masjid ini. Lalu saya dengan sahabat Khairi dan seorang sahabat baik kami yang rajin sumbang, Datuk Haji Muhammad Asri, pakar saham dalam Malaysia kita. Kami dengan saya insya-Allah masuk dalam sel. Dia buat sebiji macam bekam. Masuk dalam sel tu ada 6 orang, 6 saya. Dan dalam tu ada tandas, tak ada dinding. Mana kau berak aku nampak. Aku berak kau nampak, kau berak aku nampak. Itu kaedah dia. Dan dekat tempat berak tu pula ada CCTV. Tak ada. Tapi satu benda saya nampak dari sahabat saya.
Saya kata tengok muka dia orang, tak nampak macam muka budak dadah tu. Dia tak nampak macam muka dadah. Tapi dia seorang tu dah tahu 2 tahun dia duduk kemam racun, kemam kacau, digigit kacau, apa rosak lah. Tangan diikat dengan wire, dia hampir putus jarinya. Tengok ni memang kalau kepak putus. 2 tahun dekat tong sampah. Sebab dia vitamin, apa nama ni, ais dan sebagainya. Budak, tapi bila datang depan kami, kita macam, bila muka dia berkulit gelap, tapi ada cahaya pada dia. Kaya masuk 2 sel. Seorang tu kena kurung 85 hari. Yang seorang tu 105 hari. Yang asal syarat 40 hari saja. Tapi dia pun tak berubah. Dia pun tak benarkan keluar daripada sel. Yang didik dia orang adalah orang-orang yang tak tinggal solat malam. Tuan-tuan tahu, kita sablah kali, kita tak nampak wajahnya wajah penyakit datang. Pasal apa? Setiap jam 4 pagi mereka bangun bertemu Ilahi. Di pagi hari yang kita tak menagih dadah pun tak boleh mampu buat seperti itu. Kita yang tak terlibat dengan dadah pasti tak mampu bangun 4 pagi. Mereka ada yang 90 hari setiap pagi bangun bertemu Ilahi, bertahajud, bertafakur, berbicara dengan Tuhan. Ya Allah, kami bersalah. Ya Allah, kami berdosa. Kau ampunkanlah dosa kami. Kami banyak dosa denganmu ya Allah. Dengan ayah kami terajam ayah kami. Ada yang mati. Muka mereka cahaya. Bapa adik-adik tengok. Pernah dengar nasyid? Kalau boleh ikut orang boleh. Apa dia bunyi dia? Sepohon kayu. Cantik semua tak? Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Betul boleh sambung? Kami sembahyang sehari-hari. Betul boleh? Pun lupa dirinya lagi. Allahu Akbar. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Jadi kenapa? Walau hidup 1000 tahun, tapi dia punya keyword ataupun password ataupun dia punya doa benar. Kalau tak semayang, apa gunanya? Seperti saya kata dalam pasal ibu-ibu, walaupun mak ayah tak datang tak apa. Ibu tengok, kalaulah anak ibu-ibu kawan dengan kawannya rajin mari masjid, ibu punya unsing ibu. Ibu jangan unsing. Sebab apa? Nabi dah berjanji, kalau kamu melihat seseorang yang ta'ahadu fil masjid, dia berulang alik ke masjid, maka saksikanlah keimanan orang tersebut. Ini asas kepada bekalan bagaimana nak jadi orang yang terbaik. Tuan-tuan kenal tak Muhammad Azmi bin Syedin? Kenal tak Haji Mustafa? Kenal tak? Tuan-tuan tak kenal dia orang, tapi saya yakin Allah kenal dia orang sebab dua-dua dah meninggal dunia. 2 orang inilah yang biaya saya di Pakistan 7 tahun. Setiap bulan dia orang hantar duit. 2 orang ni lah. Tuan-tuan tak kenal. Dan dia tak perlu dikenali sebab dia yakin Allah kenal dia. Sebab darah daging saya punya ilmu datang daripada 2 orang tua ini. Kemana-mana saya pergi, saya semayang, saya itu, saya ini, saya tak perlu angkat tangan atau kata, Ya Allah doa. Tak berdoa pun. Perbuatan baik
baik kita itu dia berkongsi kebaikan. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, betul yang Datuk sebut tadi. Kalau kita boleh bertukar warna cat rumah kita yang harga makan ribu dan sebagainya, kalau kita boleh bertukar handphone yang harganya ribuan, boleh bertukar kereta yang harganya 10,000, bagaimanakah bekalan kita itu? Adakah mungkin bertukar? Ada sebaliknya. Yang ayat surah Al-Qasas ayat 7 yang saya bacakan tadi ini, adakah di sana bekalan untuk kita? Apakah dan adakah bekalan kita di sana? Dalam bahasa mudahnya, bila Nabi sebut dalam bahasa mudah apa dia? Anak-anak Nabi letak nombor 13 kan. Hello, anak-anak letak ini Nabi letak anak-anak nombor 3 sekali. Tapi nombor 1 Nabi sebut apa dia? Sadaqatun jariyah. Dalam surah As-Saff ayat 9 dan 10 Allah ajar kita, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nabi Allah sebut, Allah berfirman kepada Nabi, berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, kau cakap kepada orang, tak aku nak tunjukkan kamu satu jalan bisnes yang boleh berniaga dengan Allah. Kamu beli syurga dengan duit ringgit yang Allah berikan kepada kamu. Allah bagi duit, Allah ajar kita macam mana nak save hidup kita dekat alam barzakh. Yang paling penting alam barzakh kita tebus dulu. Maka Nabi menyebut pada sesungguhnya sedekah itu boleh menyejukkan ahlinya dalam kubur. Yang mana Ustaz sebut tadi kan, dalam kubur ni memang panas gila. Walaupun saya bukan bilal jenazah atau bukan gali kubur, tapi saya imam masjid daerah Kuala Selangor 8 tahun. Duduk turun sekejap saja, turun ambil syarat rawat meninggal dan sebagainya. Turun dia beritahu, Ustaz, Pak Imam naik balik lah. Dia kami buat. Kita seronok bila bukan seronok, berkhidmat. Kerana kenalan kita jiran kita ingin nak turun. Saya Pak Imam, letih nanti dia kami buat. Tuan-tuan, baru masuk 5 minit, badan bercerau belum. Bayangkan kalau tuan-tuan tak percaya, besok korang lubang sebelah itu tutup dengan plywood. Jangan pasang apa-apa kipas angin. Panas gila tuan-tuan. Tetapi sedekah itu akan menjadi jaminan sejuk dalam kubur. Kita tahu tuan-tuan, kita banyak salah dengan Allah. Kita banyak dosa dengan Allah. Tapi Nabi kita berkata, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu boleh memadamkan marah Allah. Tuan-tuan serapurlah, wallahi Tuhan ada marah dengan saya. Bila muda-muda saya berapu, tuan-tuan, saya sekolah menengah pokok Senar Kedah. Saya bukan sekolah Mata Mahmud, bukan sekolah Raudah di Langgar. Saya sekolah biasa, apa kita tak buat? Berkapa duduk sekolah-sekolah lelaki perempuan. Mereka belajar sampai sekarang, sampai sekarang hubung dengan orang. Kerja saya ialah dalam kelas menyanyi dan pertengahan nyanyian saya wakil choir, nasyid, apa binatang, semua aku. Yang semua aku, semua binatang. Tuan-tuan, wakil belaka. Ingat lagu apa nama-nama? Rozana dengan saya ingat apa? Rozana, kau gadis idamanku, dua hati jadi satu bila kita bertemu. Oh Rozana, kenapa tu? Kenapa? Dia punya intonasi tu kan? Biar 1000, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah satu. Belakang Rozana. Dan saya jumpa Abang Amy Search, tengok tuan-tuan, bila duduk dengan agama, kita berajak ke Datuk, orang tu hijrah Datuk. Dengan Datuk Amy, dia kata, Datuk Amy, boleh tak saya nak ubah Rozana ya Rasulullah? Saya nak tengok. Saya tengok apa? Rasulullah, kau adalah kekasihku, bila kan kita bertemu, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, hadilah dalam
mimpi-mimpiku, biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah Rasulku. Kau gelak apa? Abang minta tepuk tangan. Kenapa tuan-tuan dalam masa muda? Maksudnya nak meminta kita gunakan sesuatu benda kita ada buat apa? Buat yang terbaik. Alhamdulillah. Kata orang kata macam mana berdiri Ustaz hang dulu jahat. Kalau bahasa muda jahat kena dibuka lah penyangga pencuri misalnya. Orang Kedah kalau buah itu bukan binatang, dia nakal. Awak nak buah sangat. Bini saya kecil hati bila mak saya kata apa? Kalau anak buah kau dah. Bini saya diam. Masa mak saya kenapa? Kenapa? Mak tu tak ada binatang. Ha? Bila mak dia binatang, tu buah. Nah, buah tu nakal. Sekarang ni dia bercakap tak tengok anak-anak dia buah. Bukan binatang, tapi nakal. So bahasa kita. So nak berkata akhir kata dalam sekalian, lebih kurang 2 minit untuk apa nama kita ke buku 10. InsyaAllah buat yang terbaik. Jangan pasal kita yang paling baik. Wahai bapa-bapa, insya-Allah jadilah pemimpin yang baik dan terbaik. Ustaz sebut tadi pada kita kena saling faham memahami tentang rumah tangga kita, insya-Allah kekal bahagia sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Janganlah benda yang sedikit masalah ya kita cerita dekat orang menjabatkan rumah dan kita berjempra dengan orang kata berbalah dan sebagainya. Itu antara yang kita nak sebutkan ataupun yang telah kita sebutkan pada malam. Jadi insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah. Okey, salah nak tutup. Yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam. Alhamdulillah, itulah tuan-tuan sebagai penutup kita ataupun khulasah yang dibuat oleh Ustaz Hasri Bahrim. Terima kasih Datuk. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Bakri bin Abdul Majid, ini pengurusi Masjid Sultan Ahmad Shah Belda Bukit Go, yang sudi untuk menjemput kami dan menjadi satu kebanggaan lah orang Felda ni. Kerana kita pun lama dah tak masuk Felda kan, hampir 5-6 tahun dah. Pertama kali tuan-tuan. Jadi insyaAllah tahniah lah kepada Datuk boleh jemput ni. Dan insyaAllah kutipan kita malam ini adalah RM6,723. Jadi terima kasihlah. Dan insyaAllah saya tak ada apa nak gulungkan lagi. Takut kalau kupas-kupas nanti tinggal kulit saja. Semoga ada kebaikan perhimpunan kita. 2 jam tuan-tuan. 2 jam lah. Oh 2 jam daripada pukul berapa dia? 8 sampai pukul 10 dah. Tak berganjak adik kita ni. Bagus tuan dah. Siapa yang datang dengan bapak dia kat tangan? Yang tak datang dengan bapak, dia datang kepada bapak tu. Saya nampak yang masa kasarnya sebenarnya orang utara ni bukan kasar. Kalau mampu itu biasa kami. Mampu nak kata lembut ni malam ni saya lembut dah. Kan. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua, Datuk Zul. InsyaAllah yang menderma, semoga Allah murah rezeki dan tuan-tuan tak akan rugi tuan-tuan. Inilah bekal kita di akhirat. Sempena dengan tajuk kita ialah apa bekalan kita di akhirat. Mungkin banyak yang tuan-tuan dapat, tak dapat semua pun, ambil sikit pun jadilah untuk kita bawa balik sebagai bekal kita pada malam ini. Terima kasih. Serah semula kepada pengurusi majlis. Sekian Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan ataupun memberi ceramah kepada kita semua untuk malam ini Forum Perdana Halwa Islam gabungan 3 penceramah popular, insya-Allah. Semoga Allah juga yang membalaskan jasa baik yang berbagi Datuk dan ustaz-ustaz yang lain. Dan untuk akhirnya disediakan Datuk Bakri sebagai pengurusi masjid Sultan Ahmad Shah menyampaikan jendah hati kepada penceramah kita pada malam ini. Saya mulakan dengan Datuk Doktor Profesor Dr. Dr. K. Harif.
Doktor dia ada sedikit masalah di silakan Ustaz Abdullah Khairi. Dan terakhirnya Ustaz Hazli. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas penyampaian jadi hati kepada penceramah-penceramah kita pada malam ini. Dan dengan itu juga maka berakhirlah program kita pada malam ini. Dan insyaAllah selepas pada ini tuan-tuan disediakan untuk solat Isyak kepada jemaah. Dan jika nak mengambil wudu, maknanya tempat wudu lelaki sebelah kiri saya sana tu, dan belakang sana adalah tempat wudu jemaah wanita atau zain. Untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.